bahasa Melayu. Ke bawah. Okey, bahasa terdiri dari, faham betul-betul apa yang saya ajar. Kalau tak, kamu memang tak boleh nak jawab soalan pentaksiran akhir. Soalan pentaksiran akhir macam saya cakap dengan Dr. Rozi, penyelaras, nak viva. Jadi tolong tengok betul-betul. Tak faham, tanya. Bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek. Bahasa Melayu ada dialek bawah dia. Itu maksud dia. Kewujudan pelbagai dialek berlaku akibat perubahan dari segi sejarah ke atas satu bahasa yang asalnya seragam. Bahasa kita bahasa apa? Kelompok bahasa apa? Aus? Austronesia. Austronesia. Ya. Induk kita tu ada satu bahasa yang induk lah, bahasa induk. Kemudian daripada bahasa induk tu dia terpecah menjadi bahasa-bahasa Sumatera, bahasa kita, bahasa Nusantara, ada bahasa Melayu, bahasa Minang dan sebagainya. Ya, ada sesuatu yang berlaku dekat induk sebab tu dia bahasa tu dia terpecah. Faktor itu faktor sesuatu berlaku pada induk. Okay, kemudian faktor ruang dengan geografi pun mempengaruhi. Ya, bahasa asal dipecahkan kepada dialek turunannya. Sama juga ambil bahasa Melayu lah, senang. Ya, bahasa Melayu bahasa asal, lepas tu kamu pergi duduk kat Terengganu, kamu makan ikan kat situ, jadi kamu dah jadi, kamu punya perubahan migrasi itu, kamu dah berubah tempatnya, ruangnya, geografinya, maka kamu boleh, itu yang wujud dialek Terengganu tu. Ya, itu yang faktor tu lah. Faktor tu. Tapi pada dasarnya dialek-dialek ni terbit daripada bahasa sumber yang sama. Sebab tu bila kamu buat transkripsi, saya suruh kamu buat jadual bahasa Melayu standard itu sebagai pegangan. Ya, sebab bahasa Melayu standard dia bentuk dalaman, bentuk asal, bentuk mak lah. Ya, mak. Lepas tu baru kolom yang selebihnya tu dialek-dialek. Jadi kalau saya tanya bahasa Kelantan contoh, dialek Kelantan, apa dia punya induk dia ataupun bentuk bahasa asal dia? Jadi kamu jawab bentuk dia ialah bahasa Melayu standard. Sama juga Sarawak ke, ya, sebab dia daripada bahasa Melayu. Kemudian tu pecah kepada dialek. Okay. Okay, ini saya cakap tu. Saya besarkan sedikit lagi. Kambing. Kambing ini bahasa Melayu standard ke Johor Riau ni? Tengok ni, yang ni. Standard ke Johor Riau ni? Standard. Jawab dengan yakin. Kalau kamu tak faham standard ni. Kalau kamu tak faham apa itu standard, apa itu Johor Riau, saya tak boleh tolong kamu untuk pentaksiran akhir. Istilah tu tolong fahamkan betul-betul. Ya, jadi ini bahasa Melayu standard. Kalau Johor Riau sebut macam mana? Ini kambing. Okay, Johor Riau kalau dikata bahasa kambingnya, kalau dikata bahasa Melayu dialek Johor Riau, kambing. Okay, kambing. Ini bahasa Melayu standard ataupun bahasa Melayu baku. Kambing. Okey, jadi bahasa Melayu asal ataupun bahasa Melayu baku, kambing. Kita tengok pecahan dialek dia. Dialek Bota sebut macam mana ni? Kambing. Jauhnya. Kambing. Tengoklah kambing tu. Dia macam tu. Okey, kalau dialek Kedah Utara macam mana sebut ni? Kamin, ya. Ni dialek Temuan ni apa? Dialek Temuan ni mana datangnya dialek Temuan ni? Siapa tahu dia Temuan ni dialek apa? Temuan ni mana datang dialek Temuan ni? Johor. Mana Temuan Johor pula? Faham? Lagi? Cepat. Siapa betul dialek Temuan tu ni? Google lah, Google. Tapi tak asyik lah Google. Saya nak kamu teka. Faham doktor.
Dia bukan Pahang. Saudara kamu seorang lagi. Selangor. Negeri Sembilan. Saya dengar tadi salah tu. Orang asli. Selangor. Saya dengar suara perempuan tu. Orang asli. Selangor. Negeri Orang Sembilan. asli. Orang asli sayang. Adilah. Temuan ini bahasa orang asli. Temuan, jakun, apa lagi saya tak ingat. Ini dia bahasa orang asli. Temuan ini dialek, temuan ini dialek untuk orang asli. Okay, so dia ada dekat Selangor ada. Okay, jadi macam mana sebut ni? Kambing. Bawah kambing. Okay, kalau ni Minang? Kambiang. Kambiang. Okay, jadi itu ingat bahasa Melayu baku turunnya telah berpecah menjadi dialek. Okay, kenapa dalam bahasa Melayu ni ada dialek? Kenapa tak cukup bahasa Melayu saja? Kamu jumpa orang Kelantan, kamu jumpa orang Terengganu ke apa, kenapa tak cakap apa khabar kamu? Sihatkah kamu hari ini? Kenapa tak cakap macam tu? Kenapa nak royak Kelantan? Apa nak cakap, nak royak Ganu semua tu? Sebab pertama tadi faktor ruang itu faktor yang sangat umum. Sebab yang sangat umum. Sebab dalam, kita boleh kata sebab dalam bidang sosiolinguistik tadilah. Tapi dalam bidang fonologi, kalau kamu sebab ruang, sebab geografi, sebab kita berpindah daripada Kelantan ke Terengganu, tidak. Dalam bidang fonologi, dialek itu berlaku sebab pelaksanaan rumus. Banyak lagi. Tapi kita ambil yang mudah saja. Kita ambil yang mudah saja. Okay, rumus-rumus ni tolong beri perhatian. Kamu tak datang ke, kamu kelas kamu tiba-tiba kamu pergi sana pergi sini main gadget ke apa ke, kamu tertinggal, saya tak ulang. Soalan berkenaan dengan rumus ada dalam pentaksiran akhir. Kamu perlu buat rumus kalau tak silap saya. Okay. Masih boleh drop kursus ke? Google kursus? Ke dah tak boleh dah? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Jadi redah je lah. Tak apa, senang je. Yang penting kamu ikut je cara saya ajar. Okay, rumus yang pertama. Cuba tengok contoh dulu. Buluh. Buluh. Kita sebut buluh. Riau. Yang ni Riau. Belum jadi belum. Pilih jadi pilih. Cantik jadi cantik. Kalau kamu perasan apa yang berlaku dekat huruf U dengan huruf I ni? Apa yang berlaku dekat dia? U berubah jadi apa? Oh. U berubah jadi O. Kalau I berubah jadi I jadi E. I jadi E. I jadi A lah. Okey. Siapa perasan U ni vokal apa? Tinggi ke rendah ke tengah ke apa? U. Tengah. Tinggi tengah rendah. Tinggi vokal kan? Ya, vokal tinggi. U vokal tinggi. I tinggi tengah rendah? Tinggi juga. Okay, nanti kejap saya buka ni. Nota kuliah BML. Okay. Macam saya cakap, tolong cetak kamu punya mazhab. Kamu punya benda Allah ni. Kalau tak, mana datang tinggi tu? Ya je dema ni kan. Ni close. Tengok ni sini. Ni vokal tinggi. Vokal tinggi.
Okey, cuba tengok pula nota tadi. Okey, O. O dengan A. Saya nak tanya, kamu dapat tak tengok dekat ni? O dengan A O dengan A. O, saya warnakan lain lah. O dengan A. Dia vokal yang bawah daripada vokal tinggi. Kalau kamu tengok pada rumus tadi, nama dia ialah rumus perendahan vokal. Siapa boleh tolong saya jelaskan kenapa rumus ni jadi nama dia rumus perendahan vokal berdasarkan carta yang warna biru dengan kuning ni? Kenapa nama dia perendahan vokal? Kenapa proses dia perendahan vokal? Sebab daripada vokal tinggi kepada separuh tinggi. betul. Ya, senang je sebab dia turun. Sebab dia turun. Daripada tinggi kepada separuh tinggi. Tapi kita tidaklah kata apa kita panggil? Proses perendahan vokal separuh tinggi, tidak. Kita cakap proses perendahan saja. Ni. Perendahan vokal. Sebab dia menunjukkan proses yang merendah. Daripada tinggi ke bawah. Daripada tinggi ke bawah. Dia rendah, itu saja. Kalau kata daripada I ni, daripada I tu, saya warnakan satu lagi warna dark magenta ni. Kalau I kepada A ni pun kita boleh kata dia rendah. I kepada A pun kita boleh kata dia rendah. Proses perendahan sebab dia menurun. Ingat tu. Kenapa kita jadi sebab tu kalau kamu kata buluh jadi buluh, itik pilih jadi pilih, maksudnya vokal U itu telah direndahkan kepada vokal yang lebih rendah daripada dia, iaitu vokal O. Samalah juga dengan yang I ni. Okey? Kenapa kita merendahkan kaki kemah? Sebab kita konsep dia kita merendahkan lah, daripada tinggi kita rendahkan kaki dia supaya kita tak kena tempias banyak sangat. Sama juga dalam fonologi, kenapa kita nak kena sebut burung, puluh, belum. Kenapa kita tak sebut je belum? Kamu belum mandi, pilihlah baju itu. Kenapa tak kekalkan je huruf U dengan huruf I tu ikut bahasa standard? Sebab Asmah Haji Omar menyatakan bahawa penutur ini dia berpegang kepada konsep memudahkan ujaran ataupun dalam erti kata lain malas. Saya guna istilah malas. Sebab bila dia malas tu bukan dia sebab memudahkan ujaran ataupun malas itu sebab bila kita sebut vokal tinggi, kita kena naikkan lidah setinggi mungkin. I, U, lidah tu naik tinggi. Tapi bila O dengan A, lidah tak setinggi yang macam U dengan I tadi tu, dia rendah sedikit. Sebab tu dia kurang usaha untuk menghasilkan bunyi. Saya ulang Kalau I dengan U dia tinggi, lidah tu tinggi dalam mulut. Tapi O dengan A dia bawah sedikit. Jadi orang akan pergi yang bawah tu. Sebab tak perlu nak tinggi sangat, tak perlu nak berusaha menaikkan lidah tu terlalu tinggi. Itu konsep memudahkan ujaran. Sebab tu proses perendahan vokal berlaku. Ini ke dalam konteks Johor Riau lah. Dialek Melayu Johor Riau. Dalam bahasa Melayu vokal tinggi hanya ada dua, I dan U. Kemudian vokal tinggi ini akan mengalami perendahan kepada vokal A dan O. Syarat apabila vokal tinggi berada di suku kata tertutup di akhir kata.
Bawa tak senarai tu. Sekejap saya nak tanya. Ni kena banyak tanya ni. Kalau tak, kamu tak faham. Fahmi ada Fahmi? Saudara Muhammad Fahmi bin Nordin. Ada? Ada. Fahmi. Perkataan buluh. Soalan saya. Buluh yang ni. Buluh. Yang manakah suku kata bu dengan loh? Okey, saya tanya. Antara dua-dua suku kata tu, yang mana suku kata tertutup di akhir kata? Bu ke loh? Bu. Suku kata tertutup. Tertutup kena berakhir dengan konsonan. Kalau bu, dia KV. Loh. KV terbuka vokal. Jadi ni KVK. Dia tertutup. Satu lagi dia dekat akhir kata. Jadi yang ni lah, loh lah. Loh. Okey, terima kasih Fahmi. Okey. Hanya di akhir kata ini sahaja, lingkungan ini yang ini sahaja yang berlaku proses perendahan vokal. Jadi walaupun ada U dekat depan ni, bu, walaupun ada I dekat sini, P, tapi dia tak rendah. Dia tak jadi boloh. Dia tak jadi peleh. Sebab apa? Sebab apa yang depan tu tak jadi? Sebab apa depan yang tu tak jadi? Sebab depan tu suku kata terbuka. Suku kata terbuka. Lagi seorang tadi saya dengar? Sebab? Sama Ada soalan. Okay. Satu sebab suku kata terbuka. Satu lagi sebab apa? Ada satu lagi tu. Dia bukan suku kata tertutup. Itu sama sayang. Satu lagi tu. Tengok dalam ayat tu. Di awal kata. Bagus. Tengok ayat tu betul-betul. Dekat sini kita tak sebut boloh sebab you dekat depan ni dia awal kata, kemudian dia suku kata terbuka, KV. Tengok syarat itu. Saya tak faham lah doktor, kenapa nak kena benda-benda macam ni? Okay? Jawapan dia senang. Rumus ni, proses ni baru proses tau, dia ada rumus dia nanti. Ni proses ni, dia ada rumus dia. Tapi kita cerita proses dulu. Kenapa kena ada penjelasan tentang proses ni? Sebab, saya nak tahu kenapa Farhana tu sebut buluh jadi buluh. Saya nak tahu kenapa. Kenapa buluh jadi buluh? Macam mana kamu nak jelaskan? Inilah perkaranya. Sebab you itu dia telah mengalami proses apa? Perendahan vokal. Perendahan vokal. Itu penjelasan dalam bidang fonologi. Kalau bidang lain saya tak pastilah. Mungkin sebab kamu kata alah sebab kita dah biasa lah sebut orang Melayu kan dia suka sebut O belakang tu, dia suka sebut AA belakang tu. Itu bukan satu penjelasan yang kritis. Dia ada sebab dia. Sebab saya pernah kena tanya, kenapa kita sebut kipas? Kipas. Tapi bila orang macam orang Minang ke apa, dia sebut kipeh. Nampak tak? Dia A dengan S tu, dia berdua-dua dia bertukar. A dengan S. Dia bertukar jadi dengan H. Dia ada sebab dia. Sebab dia kita boleh jelaskan dari segi proses fonologi.
Tak bolehlah kata alah sebab orang tua memang sebut macam tu. Tak boleh lah. Kalau kamu orang kita duduk kat kampung boleh cerita, tapi dari segi akademik ada sebab dia. Ya, itu tujuan kita belajar tajuk yang hari ni. Boleh dapat ke untuk yang ni? Dapat Doktor. Ada soalan nak tanya? Kena faham dulu betul-betul. Kalau tak nanti masuk proses yang seterusnya saya tak boleh tolong kalau tak faham. Wayan boleh faham? Boleh. Patini binti Hadi. Ya. Tak faham tanya, saya tak marah. Tak faham buat-buat tak tanya, buat-buat tu tak tahu. Itu yang saya marah. Okay. Kalau tak saya tak boleh tolong kamu untuk pentaksiran akhir. Okay. Seterusnya saya beralih. Ya, saya beralih. Saya rasa yang perendahan vokal ni macam ada, macam tak ada. Study je lah. Ya. Tak boleh lah saya kata ni. Ni penengahan pula. Aduh banyak pula. Vokal lagi penengahan pula. Okay, penengahan ni apa dia? Apa dia pula penengahan ni? Okay, saya padam dulu yang ni. Mana pula datang penengahan, tadi dah rendah, perendahan, ni penengahan pula. Okey, tak apa. Penengahan vokal. Proses yang melibatkan perubahan vokal A kepada schwa. Ini pun dalam konteks dialek Melayu Johor Riau. Ya, ini contoh dialek Melayu Johor Riau. Nanti ada banyak lagi contoh-contoh dalam dialek lain. Tapi yang ni Riau lah. Okey. Saya. Lama. Mana. Ketawa. Kenapa Farahana sebut ketawa? Kenapa tak sebut ketawa? Sebab dalam pertuturan dia berlaku proses penengahan vokal. Berlaku dalam dialek Melayu Johor Riau. Syarat dia ialah, okey tak apa, kita tengok dulu. Okey. Cuba tengok dekat sini. Saya. Mata. Lama. Dia pergi dekat schwa. Jadi proses dia daripada bawah tu naik ke atas. Tapi atas dia bukan atas dekat I. Bukan atas dekat U. Tapi dia sengit ke tepi. Dia pergi ke tengah. Sebab tu nama dia penengahan vokal. Ya. Sama juga kalau I ni, U ni, kalau dia pergi ke sengit ke tengah ni, dia akan jadi penengahan juga. Tengok dia pergi mana. Ya, penengahan. Sebab atau schwa itu ialah vokal tengah. Okay, syarat. Ada syarat. Bukan sesuka hati semua vokal tu jadi vokal tengah. Syarat dia ialah apabila vokal A berada di akhir kata. Jadi mana vokal A di akhir kata? A yang ini. Lama yang ini. Mana? Ketawa. Saya panggil Farif lah, Farif senang. Farif. Saudara Farif? Biasa ada je tu, mana? Saya Doktor, saya. Kenapa dekat depan ni, saya ni, lama ni, kenapa dia tak jadi saya, lema? Kenapa dia tak jadi schwa juga? Saya rasa jawapannya macam tadi sebab dia suku kata terbuka Doktor. Bukan suku kata terbuka. Sebab dia di awal kata. Di awal kata. Jadi berada di awal kata, proses penengahan vokal tidak berlaku. Betul, proses penengahan vokal tidak berlaku. Bagus. Ya. Syarat dia kena dekat akhir. Saya, mata, mana. Okay. Kita tak sebut mana. Pergi mana. Kalau siapa sebut macam tu, pelik dah pula. Siapa pernah jadi MC dalam ni, pengacara majlis? Siapa pernah jadi pengacara majlis? Saya nak tanya. Yang mana yang betul? Saya baca ayat satu. Apa yang ayat dia?
Apa Sebab saya pernah dengar seorang pengacara majlis tu. Saya baca ni lah ya. Cuba dengar, saya baca 2 kali. Saya baca satu kelainan yang pertama, satu lagi kelainan yang kedua. Saya nak tanya mana satu yang boleh digunakan sebagai oleh pengacara majlis lah kalau dalam majlis rasmi. Okay, saya baca yang pertama, tidak semua ahli kumpulan membunyikan fonem-fonem yang mereka peroleh di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya baca, tidak semua ahli kumpulan membunyikan fonem-fonem yang diperoleh mereka di lapangan. Mana satu yang boleh guna? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama doktor, bahasa Melayu baku. Pertama. Ya. Pertama boleh, ikutkan yang kedua tu pun boleh. Sebab dialek Melayu Johor Riau diterima sebagai bahasa baku. Cuma dia bahasa baku kelainan Johor Riau. Sebab tu dalam bila orang baca berita, dia tak sebut maka mereka semua telah dilanggar oleh lori tersebut, tak ada. Dia guna mereka semua telah dilanggar oleh lori apabila dia guna syua. Sebab tu baku-bakulah, sebutan baku bahasa Melayu bakulah. Johor Riau pun diterima sebagai sebutan bahasa Melayu baku. Cuma dia kelainan Dua-dua boleh guna untuk situasi rasmi. Tapi kalau kamu MC, dia cantik yang A tadi tu. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan berdiri untuk menghormati. Itu cantik. Kalau berita dia tak cantik pula. Tapi dua-dua itu diterima untuk proses rasmi. Bahasa baca berita tu kira rasmi lah tu. Okay. Kemudian apa lagi saya nak cakap tadi? Sebab hari tu masa pengacara majlis untuk seminar hari tu, dia tukar-tukar. Mula dia kata tuan-tuan dan puan-puan sila berdiri. Lepas tu tiba-tiba dia tukar maka kita akan mengakhiri majlis. Dia tak cantik. Jangan campur-campur. Jangan campur-campur. Okey, saya nak tanya, siapa tahu kenapa ada dialek Melayu Johor Riau? Kenapa kita tak guna sebutan standard je daripada mula dulu? Daripada awal-awal Zakbar ke? Sebab apa? Kenapa datang Johor Riau tu? Jawa. Jawa? Lagi? Baik. Kenapa ada Johor Riau? Kenapa negara Malaysia ada dua jenis bahasa rasmi? Okay. Sebabnya dulu Malaysia guna sebutan baku. Tapi sebutan baku saya merasakan bahawa tapi tidak semua penutur di Malaysia mampu mengikut cara sebutan tersebut. Dia orang pergi ke Johor, dia orang pergi ke dialek Riau. Saya merasakan bahawa sebab itulah oleh sebab tidak semua penutur boleh berbicara menggunakan bahasa Melayu standard tu. Banyak yang guna Riau. Jadi orang dululah pihak bahasa, dia orang bahasa ke apa saya tak ingat dulu. Dia tidak yang kita panggil dia menerimalah kedua-dua tu. Maksudnya bahasa Melayu standard ada dua. Itu yang jadi dua. Sebab tu Johor Riau itu pun diterima. Johor Riau bukan bahasa pasar, bukan. Kamu kena faham tu. Bahasa pasar bahasa yang campur-campur. Johor Riau tidak. Macam saya cakap ni lah, saya tak cakap campur. Ini bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard jenis Johor Riau. Ada soalan untuk penengahan vokal. Boleh faham? Shazlin boleh faham? Boleh doktor.
Muhammad Syahril. Setakat ni boleh faham doktor. Ya, boleh faham ya. Itu kalau Syahril cakap tu itu bahasa Melayu baku, kelainan A. Sabah ya, Sabah dia A. Itu bakulah tu, baguslah. Ya, saya rasa macam ada orang tanya kot. Tiada, boleh doktor. Okey, saya beralih. Ya. Kalau orang Sabah dia boleh kekalkan bahasa baku yang A tu. Apa nama tu? Hello. Kamu kena balik sini kan nanti kan bulan 10. Bulan 10 kena balik sini kalau tak silap saya. Kita bersemuka. Betul doktor. Cuma belum ada memo lagi kalau tak silap saya. Tapi dekan dah bagi tahu. Okey. Ada ya, saya beralih kepada pengguguran. Aduh, pengguguran pula. Apa yang menggugur ni? Siapa yang gugur? Pengguguran reh. Jangan risau. Reh saja. Ya. Cuba tengok. Senang je ni. Ya. Cuba tengok senang. Macam mana sebut ni? Tukar jadi sebut apa? Tukar. Terkena sebut macam mana? Terkena. Berlari sebut macam mana? Berlari. Berlari. Kalau bakar sebut macam mana? Bakar. Perlu? Perlu. Cemerlang? Cemerlang. Reh dalam bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu Riau, dialek Riau, saya tak rasa dalam dialek lain pun saya rasa ada yang bertukar, ada yang gugur. Sebab kita tak cakap, jomlah tukar kereta ni. Jomlah kita tukar buku, tak. Kalau orang Sabah dia betul, dia kekal. Betul tak Sabah? Sabahan? Kamu bunyikan R, kalau tak silap saya lah. Dia bunyi R dekat akhir tu. Tapi kalau orang Melayu biasa, dia gugur R tu. Sama ada, syarat dia dekat mana? Koda atau akhir kata. Koda tu apa benda? Koda tu dia suku kata akhir. Suku kata akhir. Contoh yang macam ni lah. Ni, suku kata ni. R ni. R yang dekat sini ni koda. Maksudnya dia di pengakhiran suku kata. Ber. Ada pengakhiran suku kata tu koda. Kalau akhir kata lah bakar. Tukar. Gugur. Gugur. Tapi tengok konteks. Kalau rumah gugur tak rumah? Saya sebut rumah, gugur tak? Tak gugur. Ya, tidak gugur sebab R itu berada di awal kata. Tengok syarat dia. Kamu dah buat dialek tu sepatutnya kamu boleh nampak. Okay? Ini pun masih lagi suka bahasa Melayu standard. Yang saya hijaukan ni bahasa Melayu standard. Yang saya warnakan warna kuning ini bahasa Melayu dialek Johor Riau. Mungkin tapi orang Terengganu macam ada juga terkena. Ini Johor pure tu Johor bukan Johor Riau tapi Johor yang Johor dekat Johor tu lah. Bakar. Bukan dalam Johor Riau saja tapi dalam dialek lain pun berlaku. Tapi kita ambil contoh Johor Riau. Ada soalan? Sheila, boleh Sheila? Okay. Aisyah Nazirah. Boleh Aisyah? Ada lagi lah pengguguran. Pengguguran ada lagi tapi H. Konsonan H di awal kata cenderung digugurkan. Hilang kita sebut hilang. Hantar jadi antar. Hantu jadi antu. Ini antu. Biasa orang sebut dah hilang lah weh. Dah hilang lah ni. H tu gugur ya. H tu sebab apa? Konsonan lemah. H ni dia konsonan lemah. Satu dia boleh sebarkan nasal, sengau, satu lagi dia boleh digugurkan.
Kalau saya tanya, kenapa si Farhana tu sebut hilang? Kenapa dia tak sebut hilang? Jadi dari segi fonologi kamu boleh kata telah berlakunya proses pengguguran H dalam komunikasi dia. Kamu boleh kata begitu, itu fonologi. Penjelasan dalam bidang fonologi lah, ya. Dalam bidang fonologi begitulah. Senang je ni, masih senang. Oh, pengguguran lagi, tapi pengguguran vokal. Vokal schwa. Schwa atau pepet. Vokal juga cenderung digugurkan. Sama lah juga. Belakang jadi belakang. Selekeh jadi selekeh. Cemerlang jadi cemerlang. Lelaki jadi lelaki. Tok lelaki. Itu senang. Tak ada apalah ini. Saya harap kamu boleh nampak. Yang gugur ni senang. Tapi bila melibatkan yang proses turun naik, pergi tengah, pergi bawah, pergi atas, itu susah sikit lah. Okay. Ini. Pengglotisan. Pengglotisan ialah proses sesuatu fonem berubah menjadi hentian glotis. Simbol hentian glotis ialah tanda soal yang ada tapak. Fonem apa yang berubah jadi K hentian glotis ni? Iaitu fonem ke dengan ge. Syarat dia koda atau akhir kata. Cuba tengok mak ni dulu. Tengok mak ni dulu. K ni dia berada di akhir kata. Bila K berada di akhir kata, maka dia akan berubah menjadi hentian glotis. Sebab tu kita tak sebut mak. Mak, tolong masakkan saya lauk ni. Tak, kita sebut mak. Ya. Kenapa kita sebut mak dalam bahasa Melayu? Kenapa kita tak sebut mak? Sebab dalam bahasa Melayu, K di akhir kata ataupun dekat koda kata, dia menjadi hentian glotis. Sebab tu kita tak sebut K di akhir kata dalam bahasa Melayu. Siksa. Siksa, K ni dekat koda ya. Koda tu apa? Koda tadi dekat suku kata yang ni lah, suku kata, akhir suku kata. Kita sebut siksa. Kita tak sebut siksa. Sama juga rugby. G. Bukan K saja. G pun jadi sebab kita tak sebut rugby. Rugby tak. Kita sebut rugby. Itulah sebab apa K, itu dah sebab wujudnya hentian glotis. Sebab dia daripada K, dia daripada G. Apabila K dengan G tu duduk dekat koda kata, duduk dekat akhir kata, dia akan menjadi hentian glotis. Okey, mari kita cuba. Fasihah, ada Fasihah. Nur Fasihah. Fasihah? Saya doktor, rumah saya hujan lebat. Dengar tak? Dengar, okey. Kenapa K ni dalam kakak ni dia tak jadi glotis? Ni kenapa ni? Pasal apa ni? Tapi K yang ujung ni dia jadi glotis. Yang depan ni warna hijau ni dia tak jadi glotis. Kenapa Dia tak akhir kata. Dia tidak berada di akhir kata. Bagus. Kalau tak nanti sebab kita sebut pun kakak. Kita tak sebut Kalau kamu sebut macam tu baru semua itu jadi glotis. Itu baru jadi glotis lah. Tapi kalau kamu sebut kakak. Sebab dianya tidak berada, K tu tidak berada dekat akhir. Dia dekat awal. Syarat, tengok syarat dia dekat mana. Koda dengan akhir kata. Ada soalan?
Ada soalan? Tak ada doktor. Yang lain ni boleh tak? Yang program Sayyidah Nafisah boleh? Sayyidah Nafisah boleh ke? Boleh doktor. Okey, siapa lagi yang program lain ni? 16. Ashraf boleh Ashraf? Amna Ashraf? Ya, doktor. Rosaliza. Saya doktor. Boleh? Boleh insyaAllah. Syafiqah Kamarul Zaman. Boleh doktor. Okay, yang BM ni saya agak boleh lah juga. Kalau tak boleh juga kena ketitik tangannya. Okay. Tak adalah saya gurau je. Okay. Ada berapa lagi ni? Okay, 2 lagi. Penyisipan. Ni susah. Taklah susah pun senang je. Asalkan kamu faham konsep. Kamu faham konsep, kamu faham lah ni. Penyisipan hentian glotis. Ini dah belajar hari tu. Apabila terdapat 2 vokal yang sama atau identical hadir berturutan dalam kata. Itu saya cakap hari tu. Kalau vokal tu sama adik-beradik, ya, akan ada satu konsonan yang cemburu, iaitu hentian glotis. Gunaan, keadaan. Kenapa? Okey, saya cakap kenapa dalam bahasa Melayu orang tu sebut su'un? Jadi dalam bidang fonologi kamu boleh kata sebab berlakunya proses penyisipan hentian glotis di antara 2 vokal yang sama, iaitu u. Katalah saya buang hentian glotis ni. Macam mana bunyinya ni? Sun. Sun. Ya, vokal panjang jadinya. Sun. Kalau ni gunaan ni jadi macam mana? Gunan. Keadaan jadi? Gunan. Keadaan. Tapi sebab dalam bahasa Melayu kita ada jeda. Su'un. Itu kan bunyi hentian glotis. Gunaan. Itu kan macam hentian glotis. Sebab tu kena ada. Bukan suka-suka kita nak letak hentian glotis tu dekat situ. Ya. Fikir balik kenapa orang tu cakap macam tu. Sebab ada proses dia. Sebab tu hentian glotis tu duduk dekat situ. Ya. Walaupun kita dah belajar beralih kepada proses dalam bahasa Melayu, transkripsi tu jangan tinggal. Ya, transkripsi tu masih lagi bawa. Transkripsi tu masih lagi ada. Dalam pentaksiran akhir banyak transkripsi. Ya, jangan terus lupakan transkripsi walaupun dah siap tugasan analisis fonem tu. Okay, penyisipan. Okay, saya nampak nama Rose tadi tu. Siti Rose. Sekejap saya buka. Ya, saya doktor. Sekejap ada beberapa nama yang ni. Mana Rose? Rose buka mic. Saya, Ni. Okay, macam mana sebut nama kamu? Siti? Nama saya ni konflik juga ni doktor. Kalau ikutkan Siti Rose Eliza, tapi bila dah digabung Siti Rosel. Roseliza. Roseliza. Kalau saya letak saya letak glotis dekat EE tu apa jadi? Sebab kalau tu kan bahasa Inggeris kan Rose tu kan. Jadi Siti Rose Eliza. Okay, saya ambil Roseliza. Okay, kalau saya letak hentian glotis dekat EE tu, sebab tu identical tu. Macam mana sebut nama kamu? Kalau ada hentian glotis dekat situ. Siti Rose Eliza. Bukan, Rosel tadi. Saya dengar Rosel. Rose. Dia akan jadi Rose, lepas tu Eliza. Bukan, dia akan jadi Rose Eliza. Sebab dia hentian glotis. Bunyi glotis Rose Eliza. Rose Eliza. Rose Eliza. Oh, dia tak, S tu jadi macam Z ke doktor? Macam mana? Rose ke jadi Rose? Rose. Masih lagi Rose.
Oh, okey. Saya dah sebab line dekat Kolis tak berapa dengar sangat. Tak apa. Halimah? Ya doktor. Okey, Halimah tu pun ada EE tu. Kalau saya sebut ni Halimah. Kalau saya letak glotis dekat tengah-tengah EE tu, apa jadi dekat nama kamu? Macam mana sebutnya? Ali Imah. Okey, Halimah. Dia sebab ingat nama kamu tu tak boleh tu. Dia kena letak glotis. Itu dalam fonologi ya, tapi jangan ubah nama, tak elok. Dah okey dah tu. Saya bagi contoh saja. Siapa lagi nama dia? Apa lagi? Tu Azwa, boleh ke letak glotis kat nama kamu tu Azwa? ZZ tu. Boleh doktor. Ya ke boleh? Azwar. Apa pula? Mana ada? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dia konsonan. Azwa. Tak payah. Tak payah. Konsonan tak jadi. Okey. Okey, bagus kamu nampak. Tak apa, saya gurau-gurau sebab benda tajuk ni tajuk kering. Bila tajuk kering saya banyak guna nada turun naik. Lepas tu saya usik-usik sikit. Saya harap kamu tak adalah bosan sangat. Okey, tadi penyisipan glotis ya. Sekarang ni penyisipan geluncuran. Kan kamu ada tengok dalam nota dalam kamu punya apa yang kamu tanya saya, yang kamu buat, kamu punya tugasan ya, yang ni. Yang diam. Diam. Tarian. Siapa. Buah. Kuah. Buruan. Sebab kita tak sebut buah. Kita sebut buah. Kita tak sebut diam. Dan kita tak sebut diam. Kita sebut diam. Kenapa? Kenapa ada W dengan Y dekat situ? Sebab berlaku penyisipan geluncuran. Penyisipan geluncuran. Vokal pertama dia kena vokal tinggi. I dengan U. Inilah U, buah. Lepas tu diam. Vokal I, vokal tinggi. Itulah sebab berlakunya kenapa kita letak W dengan Y. Yang kamu ada tanya banyak doktor. Kalau kuah kita sebut macam mana? Kena letak W ke? Ya kena letak W. Sebab kita tak sebut kuah. Kita sebut kuah. Jadi kita bercakap, kenapa orang tu sebut kuah? Kenapa dia tak sebut kuah? Sedangkan ejaan dalam bahasa Melayu, KU, ku, AHA, kuah. Itu ejaan. Sebutan lain. Sebab tu kita ada kemahiran menulis dan kemahiran bertutur. Dia berbeza dua-dua. Menulis KUAH. Kalau bertutur kuah. Bila wah adalah kenapa kita boleh jawab? Sebab berlakunya proses penyisipan geluncuran. Ingat, konsonan W dengan Y ialah konsonan geluncuran ataupun konsonan separuh separuh apa? Vokal. Ya, ada dua nama lah. W dengan Y konsonan geluncuran ataupun konsonan separuh vokal. Jadi ada penyisipannya dekat situ. Satu lagi, last. Akhir sekali, penyisipan pharyngeal. Pharyngeal ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab siapa Saya rasa macam ada seorang. Siapa? Saya bahasa Arab. Ros lah. Ros kan? Saya dengan Amin. Siapa? Amin. Nasrul Amin. Mana nama dia? Oh tu di atas tu. Okay, bahasa Arab. Macam mana sebut ni? Bahasa Arab. Maaf. Macam mana? Maaf. Maaf, Sa'id. Okay, Ta'id. Okay, cuba tengok dekat sini. Dia vokal yang identical. Tapi kita tak letak hentian glotis. Tadi doktor kata suruh letak hentian glotis kalau ada vokal yang sama. Betul. Tapi cuba tengok. Ini dalam konteks kata
Kata apa ni? Pinjaman. Pinjaman bahasa Arab. Pinjaman. Kata pinjaman. Kata pinjaman dia tak boleh sisip dengan hentian glotis. Dia kena sisip dengan ni. Huruf konsonan faringel ni. Maaf. Saat. Sebab kamu tak sebut saat. Kamu sebut maaf, saat. Dia macam macam tu kan. Tapi. Siapa buka mic, tutup dulu. Takut terdengar apa-apa. Tapi. Kalau penutur tu disebut disebut saat. Dia sebut saat, dia tak sebut saat, dia tak sebut macam bahasa Arab. Dia sebut biasa, saat. Jadi itu benar kita boleh guna hentian glotis. Apa-apa pun kita berbalik kepada penutur tu. Kalau responden kamu sebut saat, maka kamu kena transkripsi dia begini. Kalau responden kamu sebut saat, glotis, maka kena guna hentian glotis. Itu saya cakap, apa-apa berbalik kepada responden. Jadi kalau kamu buat saat, kamu buat hentian glotis, saya terimalah. Tapi nanti saya akan dengarlah rakaman responden tu. Dia sebut saat ke saat. Saat. Ain huruf ain. Okey. Habis dah. Ini yang mudah. Proses yang sangat mudah. Ada soalan? Doktor yang faringel tu. Lepas dia memang ada ombak Kan? Dia ada ombak sebab apa tu? Siapa kena nama? Lepas Nasal. Sebab dia nasal. Ni konsonan depan dia tu. yang sebelah dia. Oh Yang ni. Oh yang ni salah. Yang ni salah. Yang ni. Kamu nampak yang ni. Itu salah. Nanti kejap. Saat. Dia tak nasal dekat situ. Tak tahu kenapa saya letak ni. Salah ni. Yang ni salah. Nanti kalau kamu betulkan. Dia tak nasal. Kalau yang depan ni betul nasal. Maaf. Dia nak kata nak bunyi ke sengau? Maaf. Tapi di atas penutur juga, kalau betul-betul dia bahasa Arab, mungkin ada berlaku sedikit penyengauan. Maaf. Dia macam dia sengau sikit. Tengok atas penutur tu. Kalau penutur tu dia sebut maaf. Kalau tak sengau lah. Jadi optional lah dekat situ pilihan. Sama ada perlu ombak atau tak ombak itu bergantung kepada penutur. Macam mu'amalat. Ni dia ada sengau tu, saya rasa dia masih ada sengau sebab tu dia nasal kat sini, dia ombak. Kalau yang atas ni saya rasa dia ada sedikit pengaruh nasal. Ni. Sebab bila kita sebut pun dia macam rasa dekat hidung. Bagus, kamu nampak. Lain ada nak tanya? Ada nak tanya? Tanya. Jifei boleh ke Jifei? Boleh doktor. Yang lain? Nur Laila binti Abdul Rahman nak tanya. Laila. Tak ada doktor, setakat ni alhamdulillah faham. Okay, Al-Amin. Muhammad Al-Amin Zulkafli. Al-Amin, where are you? Ada doktor, saya nak
Boleh tak doktor ulang balik pasal penglottisan sebab saya tertinggal. Line saya slow sekarang. Oh, tertinggal pula dah. Penglottisan. K dengan K. Huruf K tu dia jadi glotis dekat akhir kata. Contoh mak. K kan, K. Dia jadi glotis sebab dia duduk dekat akhir kata. Itu je konsep dia. Sebab kita tak sebut mak. Kita sebut mak. Sebab K tu duduk dekat akhir. Bila K duduk dekat akhir, maka dia akan jadi hentian glotis. Bukan dekat akhir saja, tapi dekat koda kata pun boleh. Saya buka ni. Koda. Contoh saksi. Rugby. Sebab dia duduk dekat koda. Koda tu ialah pengakhiran suku kata. Dia masih lagi jadi, dia akan jadi glotis jugalah. Sebab kita tak sebut sik, sa. Kita sebut sik. Sik, sik, rak, rak, rak. Kita tak sebut rak. Kita tak sebut ke. Kita tak sebut ke. Sebab tu dia jadi glotis. K dengan G berada di koda atau akhir kata akan menjadi hentian glotis. Itu je. Dapat? Dapat doktor. Terima kasih doktor. Saya laju sikit lah. Siapa nama ni? Zulfa? Boleh nak tanya? Ya, saya tak faham setakat ni. Natasha Nashwa. Nak tanya? Ya doktor, tak ada. Okey. Jadi sebelum kita akan beralih kepada ni yang sebutan fonem tu. Tapi nanti saya tengok attendance dulu. My guru. Okay, buka extended system, lecturer, class today, buka ke ni. Oh, Anis dia tak sihat. Okay, jadi saya tanda hadir lah. Ni mana Aisyah Nazirah tadi macam baru masuk kot. Aisyah tadi saya panggil. Ada Aisyah? Tak ada, tak apalah. Aisyah Nazirah tak ada. Okey, Insyirah mana? Saya ada doktor. Dia masuk guna link apa tu? Saya rasa saya pakai JM sendiri. Okay, kalau ada, okay. Okey, baiklah. Kita beralih kepada tugasan ujian. Ujian. Ada kumpulan yang nak offer dulu? Tak ada lah ya. Apa yang saya nak buat tadi? Sekejap saya tengok penuh tu. Okey. Jadi untuk yang ini kita tutup ni dulu. Okey. Untuk yang ini 20 markah. 20 markah lemah. Kalau lemah itu 1/9 markah. Tak semua ahli membunyikan fonem secara tepat. Kemudian yang sederhana 10/14 markah
Sebahagian kecil fonem tidak dibunyikan dengan tepat. Kemudian yang seterusnya cemerlang ialah semua fonem dibunyikan dengan tepat. Jadi maksudnya dekat sini, pemarkahan untuk sebutan ini secara purata. Okay. Kalau Fahmi dia sebut betul semua fonemnya, tapi ahli kumpulannya tak sebut betul, maka dia akan tarik markah kamu. Dia markah kumpulan. Sebab tu saya cakap dengan kamu, suruh praktis dulu. Ya? Kalau seorang dia buat ona, okay, seorang buat ona, maka markah kamu akan ditarik. Kalau yang dia tak buat kerja langsung tu, lagi ditarik lah. Bukan dia tarik, dia tak terlibat, maka dia tak ada markah lah. Okay, jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, saya akan buka kamu punya tugasan. Buka kamu punya tugasan tu, tugasan penuh. Kemudian kamu, setiap ahli kumpulan akan bunyikan fonem dan contoh. Nasrul Amin masih merakam ke? Ya, terima kasih. Ya, tak payah saya pakai recorder saya ni. Okey, jadi saya akan, siapa nak dulu? Kumpulan mana nak dulu? Ada tak yang nak ni? Kalau tak saya panggil je. Cepat. Saya panggil kumpulan yang sikit lah. Sikit dulu. 1. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey, saya dah nampak 1. Okey. Jadi kumpulannya ialah, sekejap buka dalam ni. Okey, bagus rezeki. Okey, rezeki saya buka terus dapat. Ada tak semua ni kat sini? Najwa Husna, Safarina, Fasihah, Hafizam, ada semua? Ada Saya ada doktor. doktor. Ada doktor. Okey, bagus ya. Tak ada apa pun, jangan takut. Jangan takut, tak ada apa. Ini kita baca-baca je. Okey, jadi kumpulan pertama ini saya terus pergi kepada kamu punya dapatan. Okey, caranya keempat-empat orang kena sebut. Ya. Okey, siapa nak dulu? Tentukan turutan dulu. Okey, saya lah tentukan turutan. Pertama Najwa, lepas tu Safarina, lepas tu Fasihah, kemudian Hafizam. Okey, jadi kamu akan sebut macam contoh pertama contoh yang pertama kamu akan sebut E. Saya Safarina. Saya yang pertama Najwa Husna, saya E. E, Safarina, Najwa akan sebut sedih. Sedih dengan ibu ni. Sedih dengan ibu. Ya. Yang ni dengan yang ini. Jadi saya nak tengok sebutan dalam bahasa Melayu betul ke tidak. Sebutan dalam dialek Negeri Sembilan kamu ni betul ke tidak untuk vokal E. Okey, lepas Najwa sebut semula saya sebut vokal E, sedih, ibu. Lepas tu terus Safarina masuk vokal E, lopak air, biak. Sebut 2 kali lah. Terus Fasihah masuk vokal E, beri, bori. Ya. Terus Fiza masuk vokal E, hilang, ilang. Jelas tak? Jelas doktor. Okey. Kumpulan lain pun sama juga nanti, tapi kumpulan ni dululah. Okey, 20 markah dia punya ni. Okey. Tak apa, perlahan-lahan ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula. Okey, sila Husna. Okey, untuk vokal yang pertama, vokal E, perkataan transkripsi bahasa Melayu standard sedih. Untuk dialek Negeri Sembilan, ibo. Okay, saya teruskan untuk vokal E.
transkripsi fonetik Bahasa Melayu Standard, Lopa Air, transkripsi fonetik dialek Negeri Sembilan, Biak. Seterusnya untuk vokal E untuk transkripsi fonetik Bahasa Melayu Standard, beri. Transkripsi fonetik dialek Negeri Sembilan, bori. Okey, Bahasa Melayu Standard hilang. Negeri Sembilan hilang. Okey, bagus. Terus? Husna. Terus. Untuk vokal yang seterusnya, Bahasa Melayu Standard, saya. Untuk dialek Negeri Sembilan, esei. Okey, baik. Yang seterusnya, Bahasa Melayu Standard, tergolek. Untuk Bahasa Negeri Sembilan, melese. Untuk transkripsi fonetik Bahasa Melayu Standard, kencing. Untuk Negeri Sembilan, membesek. Jadi untuk Bahasa Melayu Standard, saya. Untuk dialek Negeri Sembilan, eden. Bagus, tapi macam kelakar. Tahu apa yang kelakarnya? Mungkin sebab kamu bukan orang negeri, tapi bila kamu sebut tu dia jadi macam kelakar. Tak apalah. Okey, sila terus. Okey, untuk vokal A, Bahasa Melayu Standard, apa. Untuk dialek Negeri Sembilan, apa. Okey, vokal seterusnya, Bahasa Melayu Standard, mata. Untuk dialek Negeri Sembilan, mato. Untuk transkripsi fonetik Bahasa Melayu, bangun. Untuk transkripsi fonetik Negeri Sembilan, bongkar. Untuk Bahasa Melayu Standard, beritahu. Untuk dialek Negeri Sembilan, khobar. Okey. Seterusnya untuk vokal U, Bahasa Melayu Standard, orang. Untuk dialek Negeri Sembilan, urang. Okey, vokal seterusnya, Bahasa Melayu Standard, cubit. Dialek Negeri Sembilan, kuti. Untuk transkripsi fonetik Bahasa Melayu Standard, ketuk. Transkripsi fonetik Negeri Sembilan, luku. okey. Untuk Bahasa Melayu Standard, ulat. Untuk dialek Negeri Sembilan, ulek. Okey, Seterusnya vokal O, Bahasa Melayu Standard, emak. Untuk dialek Negeri Sembilan, omak. Vokal seterusnya, kecil. Untuk Negeri Sembilan, konit. Untuk vokal O, transkripsi fonetik Bahasa Melayu, kena. Transkripsi fonetik Negeri Sembilan, kono. Untuk Bahasa Melayu Standard, diam. Untuk dialek Negeri Sembilan, ontok. Okey, seterusnya. Seterusnya konsonan P, Bahasa Melayu Standard, pergi. Untuk dialek Negeri Sembilan, poi. Okey, yang seterusnya, Bahasa Melayu Standard, lembut. Dialek Negeri Sembilan, ompuk. Untuk Bahasa Melayu Standard, tamak. Untuk dialek Negeri Sembilan, okak. Untuk Bahasa Melayu Standard, panas. Untuk dialek Negeri Sembilan, paneh. Okey, seterusnya. Konsonan B, Bahasa Melayu Standard, betul. Untuk dialek Negeri Sembilan, boto. Okey, seterusnya, Bahasa Melayu Standard, lambat. Untuk dialek Negeri Sembilan, lambek. Untuk Bahasa Melayu Standard, badan. Untuk dialek Negeri Sembilan, dobak.
Untuk bahasa Melayu standard buat. Untuk dialek Negeri Sembilan buat. Okey. Konsonansi bahasa Melayu standard tengah. Untuk dialek Negeri Sembilan, tongah. Seterusnya bahasa Melayu standard memotong. Dialek Negeri Sembilan tutuh. Untuk bahasa Melayu standard semput. Untuk dialek Negeri Sembilan, somput. Untuk bahasa Melayu standard jemput. Untuk dialek Negeri Sembilan jomput. Okey. Seterusnya konsonan D, bahasa Melayu standard denda. Untuk dialek Negeri Sembilan, dondo. Seterusnya bahasa Melayu standard saya. Dialek Negeri Sembilan Eden. Untuk bahasa Melayu standard tekad. Untuk dialek Negeri Sembilan, tokat. Untuk bahasa Melayu standard dengki. Untuk Negeri Sembilan dengki. Okey. Ya, seterusnya konsonan K, bahasa Melayu standard ketat. Untuk dialek Negeri Sembilan, kotat. Seterusnya bahasa Melayu standard dengki. Dialek Negeri Sembilan dengki. Untuk bahasa Melayu standard khabar. Untuk dialek Negeri Sembilan, khobar. Untuk bahasa Melayu standard kecil. Untuk dialek Negeri Sembilan konit. Okey, teruskan. Saya buka yang ni lah. Ini. Konsonan G, bahasa Melayu standard lega. Bahasa dialek Negeri Sembilan, loga. Seterusnya bahasa Melayu standard mangga. Dialek Negeri Sembilan manggo. Untuk dialek bahasa Melayu standard gosok. Untuk dialek Negeri Sembilan, gosok. Untuk bahasa Melayu standard selimut. Untuk bahasa Negeri Sembilan goba. Okey, seterusnya. Konsonan S, bahasa Melayu standard sesat. Dalam dialek Negeri Sembilan, soset. Seterusnya bahasa Melayu standard lesap. Dialek Negeri Sembilan losap. Untuk bahasa Melayu standard pas. Untuk dialek Negeri Sembilan, pas. Untuk bahasa Melayu standard senduk. Untuk dialek Negeri Sembilan sondok. Okey. Seterusnya. Konsonansi bahasa Melayu standard cekik. Dalam dialek Negeri Sembilan, cokit. Seterusnya bahasa Melayu standard botol air. Dialek Negeri Sembilan bocong. Untuk bahasa Melayu standard mas. Untuk dialek Negeri Sembilan, mach. Untuk bahasa Melayu standard cepat. Untuk dialek Negeri Sembilan copet. Okey, seterusnya. Konsonan L, bahasa Melayu standard lompat. Dalam dialek Negeri Sembilan, lompet. Seterusnya bahasa Melayu standard lelah. Dialek Negeri Sembilan lolah. Untuk bahasa Melayu standard tuala. Untuk dialek Negeri Sembilan, pensal. Untuk bahasa Melayu standard lesap. Untuk dialek Negeri Sembilan losak.
Okay, seterusnya. Oh tak ada, rah tak ada jadi rah. Okay, kejap saya catat kat sini rah. Okay, silakan. Konsonan M, Bahasa Melayu Standard, melampau. Melampau. Dalam dialek Negeri Sembilan, mau lampau. Mau lampau. Seterusnya Bahasa Melayu Standard, sembab. Sembab. Dalam dialek Negeri Sembilan, sombak. Sombak. Untuk bahasa Melayu Standard, terbenam. Terbenam. Untuk dialek Negeri Sembilan, terbonam. Terbonam. Untuk bahasa Melayu Standard, mati. Mati. Untuk dialek Negeri Sembilan, mampuih. Mampuih. Okay. Seterusnya. Seterusnya konsonan N, Bahasa Melayu Standard, nama. Nama. Dalam dialek Negeri Sembilan, namo. Namo. Seterusnya Bahasa Melayu Standard, besarkan mata. Besarkan mata. Dalam dialek Negeri Sembilan, buntang. Buntang. Untuk bahasa Melayu Standard, depan. Depan. Untuk dialek Negeri Sembilan, dopan. Dopan. Untuk bahasa Melayu Standard, nenas. Nenas. Untuk untuk dialek Negeri Sembilan, noneh. Noneh. Okay, seterusnya. Konsonan NC atau nge. Dalam Bahasa Melayu Standard, ngantuk. Ngantuk. Dalam dialek Negeri Sembilan, ngantuk. Ngantuk. Seterusnya Bahasa Melayu Standard, nganga. Nganga. Dalam dialek Negeri Sembilan, nganga. Nganga. Untuk bahasa Melayu Standard, botol air. Botol air. Untuk dialek Negeri Sembilan, bocong. Bocong. Untuk bahasa Melayu Standard, mangga. Mangga. Untuk dialek Negeri Sembilan, manggo. Manggo. Okay. Seterusnya. Konsonan NY ataupun konsonan nye. Dalam Bahasa Melayu Standard, nyamuk. Nyamuk. Dan dialek Negeri Sembilan, nyamuk. Nyamuk. Seterusnya Bahasa Melayu Standard, nyanyi. Nyanyi. Dalam dialek Negeri Sembilan, nyanyi. Nyanyi. Untuk bahasa Melayu Standard, nyanyuk. Nyanyuk. Untuk dialek Negeri Sembilan, nyanyuk. Nyanyuk. Okay. Jadi Fizam terus lompatlah, terus kepada sambung je macam biasa. H. Untuk konsonan H, bahasa Melayu Standard, hempuk. Hempuk. Untuk dialek Negeri Sembilan, hompok. Hompok. Untuk Bahasa Melayu Standard yang seterusnya, bahaya. Bahaya. Dalam dialek Negeri Sembilan, bahaya. Bahaya. Baik, seterusnya Bahasa Melayu Standard, darah. Darah. Dalam dialek Negeri Sembilan, darah. Darah. Untuk bahasa Melayu Standard, pukul. Pukul. Untuk dialek Negeri Sembilan, pogah. Pogah. Okay. Okay, ni tak ada. Okay, seorang sebut. Untuk konsonan Z, transkripsi bahasa Melayu Standard, zirafah. Zirafah. Untuk dialek Negeri Sembilan, zirapah. Zirapah. Okay. Okay, yang ni sebut. Untuk konsonan yang seterusnya, Bahasa Melayu Standard, rezeki. Rezeki. Dalam dialek Negeri Sembilan, joki. Joki. Seterusnya Bahasa Melayu Standard, menunggu lama. Menunggu lama. Dalam dialek Negeri Sembilan, berjawek-jawek. Berjawek-jawek. Untuk bahasa Melayu Standard, jemput. Jemput. Untuk dialek Negeri Sembilan, jomput. Jomput. Fizam? Itu. Okey, untuk bahasa Melayu Standard, belagak. Belagak. Untuk dialek Negeri Sembilan, jobo. Yobo. Yobo. Okay.
Okay, lagi ke? Okay, sila. Konsonan W dalam bahasa Melayu standard saudara. Saudara. Dalam dialek Negeri Sembilan, warih. Warih. Seterusnya bahasa Melayu standard Jawa. Jawa. Dalam dialek Negeri Sembilan, Jawa. Jawa. Untuk bahasa Melayu standard lebah. Lebah. Untuk dialek Negeri Sembilan, leweh. Leweh. Sekali lagi. Siapa? Ke nama tadi. Masih sekali lagi yang Negeri Sembilan. Leweh. Leweh. Untuk bahasa Melayu standard jambu batu. Jambu batu. Untuk dialek Negeri Sembilan, beweh. Beweh. Okay, ni 2 orang je. Untuk konsonan Y dalam bahasa Melayu standard yakin. Yakin. Dalam dialek Negeri Sembilan, yakin. Yakin. Baik, seterusnya dalam bahasa Melayu standard berlagak. Berlagak. Dalam dialek Negeri Sembilan, toyo. Toyo. Okay, sebut. Untuk bahasa Melayu standard pandai. Pandai. Untuk dialek Negeri Sembilan, pandai. Pandai. Untuk bahasa Melayu standard ramai. Ramai. Untuk dialek Negeri Sembilan, ramai. Ramai. Seterusnya bahasa Melayu standard petai. Petai. Dalam dialek Negeri Sembilan, potai. Potai. Seterusnya dalam bahasa Melayu standard kedai. Kedai. Dalam dialek Negeri Sembilan, kodai. Kodai. Okay, ni 3 orang je. Untuk bahasa Melayu standard bajau. Bajau. Untuk dialek Negeri Sembilan, bajau. Bajau. Untuk bahasa Melayu standard pulau. Pulau. Untuk dialek Negeri Sembilan, pulau. Pulau. Terakhir, dalam bahasa Melayu standard payau. Payau. Dalam dialek Negeri Sembilan, payau. Payau. Okay, oi tak ada. Okay. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih, Doktor. Sekejap saya bagi markah. Okay. Satu kumpulan. Selesai. Satu lagi kumpulan. Ada yang nak offer? Nak cuba? Kalau tak saya panggil je. Saya panggil je lah.